Opina, Perlis, Kedah Talangkau, 89,0. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diiki. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan qata'a anhu amalu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya sahaja 3 perkara sahaja. Yang pertama, sedekahun jariyah. Antara ulama yang membincangkan maksud sedekahun jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus-menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput Ilahi. Ayo berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasmine. Jika terbuka hari, cahaya yang cerah menerangi hatimu, mulus terbias di wajah. Kau sambut dengan
Sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio Ikim je. Sekarang, Radio Ikim tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikim lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Rawat saya pengisian penghidup, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikuti. The power of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time on this level, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive when challenges become difficult. Remaining positive takes one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips on how to be shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're driving into frustration, agony, sorrow, low self-esteem, shift your thoughts. Thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-focused stories, and negative downward spiral. What makes us different from other creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there to be grateful? Run, hide, and build it. Realize how lucky you are for all that happens in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So remind you to be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sudut Faham Islam Malaysia Radio Ikim. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi Ikim bersama saya Mona Zasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi Alhamdulillah setiap hari Selasa kita akan membawa untuk anda rancangan Islam Agamaku. Dan untuk rancangan Islam Agamaku, insyaAllah petang ini kita akan membawa secara langsung YouTube Ikim Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp 011 2904 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube Ikim Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita masih lagi bersama walaupun musim baru, Alhamdulillah masih bersambung kembali bersama kami Fadil Ustaz Muhammad Suhaibi bin Abdul Aziz, Pengurusi Penting Cawangan Datuk Ramai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Kita halukah? Alhamdulillah sihat. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana rayanya Ustaz? Itulah. Adalah sikit pada kampung kan. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah raya jadi silaturahim insya-Allah dengan korbannya. Mesti banyak ada aktiviti-aktiviti bersama penting juga agaknya
Nabi SAW yang akan kita sebut nanti. Baik, sebagai mukadimah, tuan sekalian, kebersihan ini adalah suatu fitrah manusia. Siapa juga manusia, dia satu benda keinginan naluri dia adalah untuk ada kebersihan. Bahkan kita tengok negara-negara tertentu telah menetapkan satu undang-undang kebersihan, tak boleh buang sampah rata-rata ruang pejabat, di tandas awam, di mana-mana tempat mereka cukup menjaga kebersihan. Lebih lagi dengan pengalaman kita dengan COVID-19 yang baru ni, yang berpunca daripada kekotoran ataupun tidak bersihnya tempat tersebut yang menyebabkan penularan wabak penyakit. Jadi atas sebab itulah banyak tempat meletakkan asas kebersihan ini sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan. Begitulah juga dengan Islam. Islam ini sangat-sangat menjaga kebersihan. Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Bayangkan, bersih itu adalah satu kita sebut syariat dan dikait dengan iman. Kerana tak sempurna iman seseorang kalau dia ni pengotor. Sebab apa? Dia kait dengan ibadah yang kita lakukan. Macam mana kita nak sempurna ibadah tetapi dari sudut kebersihan tu tidak dijaga dengan sebaiknya. Jadi kita memahami bahawa Islam ni lebih utama dalam mementingkan kebersihan, dan uniknya kebersihan dalam Islam ni dia lain daripada apa yang ditakrifkan oleh pandangan orang luar selain daripada Islam. Baik, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, banyak Allah menyebutkan tentang soal kebersihan. Bahkan Allah suka kasih kepada orang yang bersih, orang yang suci. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh, saya ambil ayat 22. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak taubat dan orang yang banyak sentiasa mensucikan diri, bersihkan diri, sama ada bersih dari sudut zahirnya kekotoran ataupun zahir daripada yang batin, maksudnya kekotoran yang hati dan sebagainya. Dan kemudian Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung suatu kesusahan, kepayahan, tapi berkehendak membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini cerita awalnya tentang orang yang berwudu sebagai salah satu kebersihan, dan kemudian juga mandi hadas untuk sebagai salah satu faktor kebersihan. Dan kemudian Allah juga menyebut surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Jadi dalam pada kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hendaklah bersihkan pakaian kita daripada segala kekotoran dan juga najis. Baik. Dan kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang pentingnya kebersihan itu. Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesungguhnya Allah, mafhumnya Allah itu suci dan suka hal-hal yang suci. Dia yang bersih dan sukakan kepada kebersihan. Allah yang mulia dan menyukai kemuliaan. Allah yang maha indah dan menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempat kamu. Jadi dia satu sunnah dalam hidup kita untuk kita bersihkan rumah-rumah kita itu. Dan kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sebut hamsul minal fitrah. 5 perkara daripada fitrah, iaitulah berkhitan, dan kemudian mencukur bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Ini salah satu sunnah baginda Nabi SAW, fitrah dalam hidup kita. Nabi SAW sampai memberatkan sebagai contoh salah satu aspek kebersihan, iaitulah bersugi. Kita bahasa sekarang memberos gigi lah. Sekiranya tidak membebankan umatku, kata Nabi SAW, aku akan perintahkan supaya mereka bersugi setiap kali solat. Jadi nak beritahunya banyaklah kalau kita sebut Al-Quran dan hadis yang mementingkan kesucian dan juga kebersihan. Dan bagaimana dalam Islam ni sekecil-kecil perkara boleh menjadi sebab
kepada kesan yang lebih besar. Saya nak habiskan di sini sebagai contoh baginda Nabi SAW menyebutkan benda kecil tapi menyebabkan kesan dia, iaitulah di azab kubur. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan kebanyakan siksa kubur adalah kerana kencing, tidak beristinja dengan betul. Maka dia menyebabkan kesan orang ni tak buat dosa besar, dia buat kesalahan kecil, dia tidak bersihkan air kencingnya, menyebabkan dia diazab dalam kubur. InsyaAllah kita akan sambung dalam pusingan yang kedua. Kita nak tengok lagi bagaimana takrif kesucian dan kebersihan dalam Islam. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini Ustaz, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, Dewan Solat kedua 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di Dewan Solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai, termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban 2 yang dibina pada tahun 2012. Melaka 89.5 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku dan masih bersama untuk para pendengar. Boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Masih lagi membincangkan tentang asas kesucian dan kebersihan menurut Islam bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Tadi kita telah dengar kepentingan kesucian dan kebersihan dalam Islam, dan untuk waktu ini kita nak sambung kembali bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Muna Jasman. Dan untuk para pendengar sekalian, saya nak menjawab ada beberapa persoalan ditanyakan. Pertama sekali, dikatakan Islam ni terlalu detail, terlalu cerewet, banyak benda yang disebut dalam Islam. Jawapannya, itulah Islam. Sekecil-kecil perkara ada manualnya. Lebih lagi dalam bab yang kita kata setengah orang menganggap tu remeh, tapi dalam Islam sangat-sangat penting, iaitu kebersihan. Jadi Islam ni sangat-sangat detail, sangat mementing, menitik beratkan tentang kebersihan. Dan pusingan kedua ketiga ni saya nak sebutkan takrif beza antara definisi suci dan kebersihan Islam dengan selain daripada Islam. Baik, pertama sekali,
kita nak define, kita nak takrifkan tentang najis. Najis itu sendiri. Hebat Islam, bab ini pun ada dibincangkan oleh para ulama fiqh. Baik, dalam perspektif Islam, najis ini adalah tiap-tiap benda yang kotor, iaitu tidak sah solat sekiranya hadir pada badan, pakaian dan tempat yang mengerjakan solat. Indikator dia ataupun panduan dia adalah boleh tak boleh dibawa kepada solat itu. Tak boleh, maknanya perkara itu dianggap sebagai najis. Najis adalah benda yang boleh dilihat berdasarkan warna, bau atau rasanya di lidah. Maknanya kalau mungkin tak bau tapi dia ada nampak, ataupun tidak nampak tapi ada rasa ataupun ada bau. Jadi Islam meletakkan definisi najis adalah perkara yang berkaitan dengan solat, dengan sah atau tidak solat seseorang itu. Jadi nak sembahyang atau tak, nak tahu najis tak najis, adakah perkara itu kita bawa solat sah atau tidak? Nanti kita akan bincang secara lanjut. Manakala dalam perspektif umum, kita sebut umum lah selain daripada Islam, manusia ni takrif najis ni adalah sesuatu yang kotor, sama ada tahi, air kencing, muntah ataupun nanah. Itu sahaja. Dan bila dia definekan secara umum, maka kaedah nak menyucikan pun secara umum. Tapi Islam dia lain, beza daripada apa yang ditakrifkan oleh manusia. Baik, kemudian lebih lengkap lagi. Najis itu daripada Islam adalah sesuatu yang keluar daripada kubul ataupun lubang. Iaitu lubang saluran najis manusia ataupun haiwan dalam keadaan cair ataupun lembut, sama ada kita sebut tahi, air kencing ataupun air mani, dan juga segala babi, anjing dan juga keturunannya. Air mani manusia tidak najis. Ini air mani babi, anjing dan juga keturunannya. Ini kita akan bincang bahagian yang ketiga. Dan kemudian mungkin juga tidak keluar daripada saluran kubul dan dubur, tapi keluar daripada saluran yang lain. Contoh muntah. Muntah itu kategorinya najis ataupun air liur basi. Dan benda lain yang telah ditetapkan, antaranya adalah darah. Sebab itu kita haiwan korban ni kita sembelih keluarkan darah, kita tak minum darah dia. Dan nanah, susu binatang yang tidak boleh dimakan, arak juga kita kategorikan najis. Tiap-tiap benda cair dan memabukkan, anjing dan semua keturunannya, babi dan semua keturunannya, dan semua jenis bangkai dianggap sebagai najis. Itu definisi najis dalam Islam. Kan lebih jelas tu. Kemudian bila kita faham tentang najis, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudara baru kita nak berganjak kepada jenis-jenis najis pula. Ada berapa jenis? Ini kita fahamlah. Kalau orang Islam ni kita faham, iaitu najis yang berat, namanya najis mughallazah, kemudian najis muhaffafah, najis ringan, dan kemudian najis mutawasitah, najis yang pertengahan. Najis mughallazah ni apa? Kita faham, ini ulang kaji lah bagi orang Islam, iaitu najis yang berat, yang daripada anjing dan babi serta yang terjadi daripadanya. Anjing dan babi ni kita akan hurai di penghujung nanti. Cara kaedah, kalau terkena anjing dan babi ni, kita pegang. Ada yang mengatakan dengan keadaan kering tak ada masalah. Baik, kita sebut umum je lah. Kalau terkena anjing dan babi, kita pegang dengan sengaja ataupun dengan najis dia sekalipun, maka kaedah dia adalah kita basuh sebanyak 7 kali. Sekali daripadanya mesti menggunakan tanah bersih yang dicampur dengan air. Jadi maknanya 6 kali itu dengan air, sekali dengan tanah. Bayangkan, tanah itu pun juga adalah unsur suci dalam Islam. Cuba bayar takrif ni tidak boleh didefinisikan dalam tempat perkara yang lain selain daripada Islam. Kenapa Islam letakkan ni najis yang sangat berat? Kita akan bincang nanti di hujung nanti. Kemudian kita tengok najis yang ringan, najis mukhaffafah, iaitulah air kencing kanak-kanak lelaki yang usianya bawah 2 tahun yang tidak menyusu selain menyusu ibunya saja, kanak-kanak lelaki. Bukan kita diskriminasi kanak-kanak perempuan, tapi ada hikmah yang boleh kita pelajari di situ. Dan Allah ditetapkan dalam hukumnya adalah kanak-kanak lelaki yang berusia bawah 2 tahun yang tidak makan minum selain daripada susu ibunya saja. Jadi cara dia adalah kita renjiskan saja. Kalau dia kencing pada tempat
sebut, renjiskan saja. Kalau tahi, mana kita cucilah sampai hilang ain ataupun warna, rasa dan juga bau najis tersebut. Najis pertengahan adalah najis yang biasa, iaitu apa saja yang keluar selain daripada babi dan anjing dan babi tadi, kemudian kita cuci saja sehinggalah hilang kotoran tersebut. Ini ada najis yang lain lah. Baik, dalam Islam lebih hebat lagi, dia ada air yang digunakan untuk bersuci. Baik, itu kita dalam Islam, dalam negara kita, sebuah negara Islam, tandas tu kita utamakan dari sudut saluran air, mesti ada lah untuk kemudahan untuk mencuci. Dan air tu pula mesti air mutlak. Dia tak boleh air yang bertakung dekat tu, tiba-tiba kita nak buat untuk bersin, untuk kita gunakan berurut, semua tak sah. Berbanding dengan negara lain, dia sekadar pakai tisu pun boleh, kan, pakai benda-benda yang lain. Kita menggunakan air, semampunya kita gunakan air. Baik, dalam Islam dia ada option. Kalau katalah tak ada air, yang paling utama adalah air mutlak. Air mutlak ni adalah air yang boleh suci dan menyucikan. Ada 7 jenis air mutlak. Itu saya akan sebutlah. Selain daripada air mutlak, kita boleh gunakan tanah ataupun debu tanah. Ini untuk bertayamum ataupun untuk bersuci, dan kemudian benda-benda yang kesat. Kalau tak jumpa air, maknanya mungkin musim kemarau ataupun tempat-tempat yang tidak ada air, maka macam mana kita nak buat? Kita gunakan benda-benda yang kesat seperti baulah, kita boleh beralih kepada tisu, kertas, batu, kain dan ataupun kulit kayu, ataupun benda yang sifatnya tajam seperti cuka, kapur, tawas dan bahan kimia. Tujuan untuk menyamak kulit bangkai binatang ni tadi. Baik, sebut tentang air. Pertama sekali, cara bersuci dalam Islam, kaedah dia, metod adalah, alat dia pertama sekali dengan air mutlak. Air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan, iaitulah contohnya air, kita sebut ada 7 lah. Air sungai, air laut, air perigi, air hujan, air embun, air salji, air mata air. Jadi kalau air ni senang. Contoh nak berwuduk ataupun nak mengangkat hadas besar di tepi sungai, rendam dalam sungai terus, kan, kita dah boleh niat dan kemudian terus mengangkat hadas yang besar ini. Kerana air ni air yang suci lagi menyucikan. Walaupun air sungai itu, kita kata air sungai itu keruh, tetapi dia masih suci. Walaupun air laut, kita kata air laut ni masin, tapi air laut masin itu dia adalah sifatnya suci lagi menyucikan. Air hujan yang turun juga adalah suci lagi menyucikan. Baik, kemudian saya nak tarifkan juga bagaimana Islam meletakkan selain daripada air ni tadi, option, pilihan-pilihan yang lain, tempat yang tidak ada air, yang susah mendapat air, iaitulah tanah ataupun debu tanah adalah suci menurut Islam. Ni kan setengah orang dia pandang tanah, bila kena tanah ni ajak semayang tak boleh lah, kaki saya kena tanah. Bagi dia tanah tu tak suci, sedangkan tanah bukan najis. Tanah tu melainkan tanah tu ada najis, tanah tu adalah suci, tak ada masalah nak buat sembahyang, ya. Dia dalam Islam bahkan tanah tu adalah unsur yang suci. Dan saya nak sebut yang mungkin pusingan yang terakhir dalam pusingan ini adalah bagaimana saya sebut di awal tadi, solat itu menjadi indikator kebersihan dan kesucian. Setiap sesuatu nak diletakkan bahawa boleh tak boleh kita nak bawa kepada solat. Kalau tak boleh, masuk dari sudut najis, maka dia tak adakan sebagai najis dan tidak suci. Maka kalau dia boleh, maka dia dibenarkan untuk kita mengerjakan sembahyang. Jadi besarnya nilai sembahyang itu bukan sekadar kita ni mengangkat takbir menghadap Allah SWT, tapi sebelum daripada itu kita mestilah selesai bereskan kita urusan kita dengan diri kita dahulu. Wallah alam, untuk pusingan ini kita akan sambung dalam pusingan yang seterusnya. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, masih lagi boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Ponti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Manusia ni
perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Marilah kita jadi seperti orang soleh zaman lampau, saat mereka rasa bahawa mereka melakukan ketaatan kepada Allah, yang menyebabkan mereka boleh melakukan ketaatan itu bukanlah kerana mereka sepenuhnya menginginkan ketaatan itu, tetapi Allah yang memberikan taufik kepada hamba itu. Dan kita sangat takut apabila kita sering lakukan kebaikan, ada ketaatan yang kita lakukan, maka kita rasa kita yang kuat, kita yang mahu, kita yang pandai, kita yang pilih, sehingga kita lupa bahawa setiap ketaatan, di balik ketaatan itu adanya taufik, kurnia yang tertinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah setiap kali mereka melakukan ketaatan, di hujung itu adalah tangisan kerana mereka menangis kerana terlalu bersyukur pada Allah, kerana Allah berikan mereka kurnia yang tertinggi. Tetapi manusia perlukan taufik dari Allah, dan bertaufik dari Allah, kebaikan yang kita nak hanya tinggal dalam angan-angan semata-mata. Ia kan disebut oleh Nabi SAW tentang wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Manusia nak buat baik, tetapi semuanya itu tinggal dalam catatan angan-angan. Tak ada satu pun yang membumi jadi tindakan. Kenapa? Sebab tak dapat taufik dari Allah. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama rancangan Islam Agamaku yang membawa di waktu ini di YouTube IKI Media. Dan untuk anda, kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKI Media. Masih bersama membincangkan tentang asas kesucian dan kebersihan menurut Islam bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkhidmat Syawangan Datuk Keramat. Dan untuk waktu ini masih lagi ada sambungannya bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada sidang pendengar yang masih setia menonton rancangan kita pada petang ini. Saya nak habiskan sikit tadi tentang dalam Islam kita ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kan? Hadas kecil ni tadi kalau kita keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang menyebabkan wuduk kita terbatal, yang menyebabkan kita kena ambil wuduk balik. Itu cara dia lah nak menyucikan ataupun menyucikan tempat yang keluar najis itu tadi. Kemudian hadas besar tidak lain kita kena mandi wajib. Ada sebab dia, contohnya adalah kerana melakukan perbuatan jima, setubuhan lelaki dan perempuan, suami dan isteri, kemudian keluar air mani, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, keluar darah haid bagi wanita, nifas, wiladah dan mati, kecuali mati syahid. Jadi saya reka-reka itulah, nanti kita boleh ulang kaji. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, terutama kepada saudara baru dan
Muslim. Takrif najis juga dalam Islam ni bukan sekadar yang tadi kita sebut tadi tu, najis mu'alazah, mu'afafah tu cara bentuk jenis-jenis najis, tapi dalam Islam najis juga dipandang kepada aspek-aspek yang lain. Contoh, dalam Islam darah itu adalah najis. Darah itu adalah najis. Sebab itu bila kita nak memakan suatu makanan binatang sembelihan, kita sembelih yang betul-betul. Saya dah sebut minggu lepas, kaedah Islam dengan kaedah barat yang mematikan binatang tanpa mengeluarkan darah. Jadi maknanya makanan dia tidak sah sebab satu tidak sembelih, yang kedua darah tu dia tidak keluarkan. Baik itu dia sebab darah tu dalam Islam kita buat kajian ada kuman, ada bakteria. Sebab itu kita kena keluarkan darah tu sehabis dia, barulah kita boleh makan daging sembelihan itu. Dan tidak sah kita gunakan kaedah-kaedah yang lain seperti rejatan detrik ke, dicocok leher ke, ataupun apa jugalah yang digunakan tanpa mengeluarkan darah, ataupun dikeluarkan darah tanpa sembelih pun tak boleh juga. Baik, kemudian Islam juga memandang bahawa bangkai itu adalah najis. Bangkai itu adalah najis, mana tak boleh kita nak makan. Iaitulah binatang yang mati tanpa disembelih mengikut ajaran syariat Islam. Contohnya mati dilanggar ke, mati dipukul, jatuh di tempat yang tinggi, ataupun dan seumpamanya. Kan viral baru ni ada orang sembelih binatang, sembelih lembu korban, tapi rupanya diketahui bahawa lembu itu telah pun mati terlebih dahulu. Kalau itulah hukumnya, maka tak sah sebab haram makan kerana telah pun mati terlebih dahulu lembu tersebut. Cuma dalam Islam ada yang disebut bukan bangkai, walaupun dia telah mati. Contohnya mayat manusia. Bukan maksud kita boleh makan mayat tu, tapi diperlakukan bukan seperti bangkai yang lain kita boleh campak gitu saja kan. Mayat manusia ni kita kena muliakan dia. Ikan yang kita jumpa kita boleh makan walaupun dia telah mati. Dia tidak perlu kita kena sembelih ikan, tidak sebab dia bukan kategori bangkai, dia boleh kita makan, ataupun belalang. Belalang juga dibenarkan kita makan. Dan selain daripada itu yang disebut sebagai najis ini binatang yang haram dimakan dalam Islam. Ini saya akan bawa topik khusus pada minggu depan. Baik, ada pertanyaan. Secara banyaklah orang tanya saya, kenapa dalam Islam ni tak boleh kita pegang anjing dan babi? Anjing dan juga babi, khinzir dan juga anjing. Baik, saya nak ambil beberapa dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan memang sememangnya haram dan sifatnya adalah najis mughalazah, najis yang berat terhadap anjing dan juga khinzir ini. Allah menyebutkan, kalau tuan rujuk dalam surah Al-Baqarah 173, boleh ambil ayat tu, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, haiwan yang disembelih dengan menyebut selain daripada Allah, tapi siapa terpaksa kalau darurat, bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Baik, itu tentang disebut di sini ada secara khususnya khinzir. Bagaimana dengan anjing berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu juga ulama. Ibnu Katsir berkata, dilarang memakan daging babi baik yang mati dengan cara yang disembelih atau mati dalam keadaan tidak seperti biasanya. Lemak babi haram dimakan sebagaimana dagingnya, kerana penyebutan daging dalam ayat cuma menunjukkan keumuman, atau dalam daging juga sudah termasuk pada lemaknya. Segala bentuk daging khinzir ni tak boleh kita nak manfaatkan. Orang kata, kita dah sebut nama Allah, boleh tak sembelih daging khinzir? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Kalau sembelih pun tak boleh nak makan, pegang pun tak boleh. Sebab Allah jadikan dia sebagai satu ujian kepada kita, tidak boleh terhadap daging khinzir. Bagaimana dengan anjing? Hukum memegang anjing. Setengah orang memegang pada pendapat yang lain, yang longgar, mengatakan boleh pegang anjing. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan sebagai anjing itu sebagai najis mughalazah, iaitu najis berat. Sama ada nak digunakan untuk berburu ataupun tidak. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudara baru sekalian yang baru masuk Islam kena fahamlah kenapa Islam tak benarkan kita
membela anjing kat rumah, apatah lagi khinzir kan, tak boleh. Sebab ini berdalilkan haram ataupun najis mughalazah. Dalam satu hadis, saya nak ambilkan sini, Nabi SAW menyebutkan Nabi pernah masuk ke rumah seorang Ansar, dan Nabi juga pernah tidak masuk semua Ansar yang lain. Abu Hurairah berkata, perbuatan tersebut menyebabkan mereka terasa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau masuk ke rumah fulan dan tidak masuk ke rumah kami. Nabi SAW bersabda, ini kerana dalam rumah kamu ada anjing. Mereka berkata, dalam rumah mereka terdapat sejenis sinur, sejenis kucing disebut sebagai filadi. Maka Nabi SAW ada menyebutkan sungguhnya sinur adalah haiwan liar. Nabi nak kaitkan bahawa anjing itu, Nabi tidak mahu masuk ke dalam rumah orang yang membela anjing. Jadi pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahawa saya nak umumkan bahawa hukumnya adalah najis mughalazah dan tidak haram hukumnya kita memegang anjing tersebut. Dan bagaimana memelihara anjing pun juga diharamkan kecuali untuk memburu. Hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang bela anjing selain daripada untuk memburu atau anjing menjaga tanaman, berkurang pahala setiap hari sebanyak 2 qirat. Mana anjing bela kat rumah itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, melainkan kita letak kat luar, tujuannya nak jaga pokok ataupun nak jaga kebun-kebun kita lah daripada dirosakkan oleh mungkin babi hutan ataupun binatang-binatang liar. Itu dibenarkan. Tujuan perburuan, tujuan untuk menjaga tanaman, itu dibenarkan. Tetapi selain daripada tidak dibenarkan. Jadi hukum, saya nak umum juga, hukum anjing dan khinzir ini adalah najis di sisi Islam. Dan dia dipandang najis yang berat. Kita kena suci dengan 6 kali basuhan air, sekali dengan basuhan tanah kalau kita memegang ataupun apa juga yang berkaitan dengan kedua binatang ini. Wallah alam, sekadar itulah dari saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Itulah kesucian dan kebersihan menurut ajaran Islam yang perlu seorang mu'alaf ketahui untuk kita sama-sama menjaga kebersihan, dan itulah ajaran Islam sangat-sangat fitrah sebenarnya, sebab manusia ni suka kebersihan, suka kecantikan. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Ustaz, ada tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, sebagaimana manusia ni suka pada fitrah pada kebersihan, Islam lebih mengutamakan fitrah kebersihan itu, dan Islam lebih menepati fitrah kemanusiaan itu sendiri, kerana Islam telah didetailkan oleh Allah pencipta kepada makhluk yang mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi beruntung kita jadi orang Islam kerana kita mengikuti susur galur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW dalam aspek kebersihan, dan yakinlah apa yang disuruh oleh Allah adalah mengandung hikmah yang baik untuk kebaikan kita bersama. Apa yang dilarang juga adalah kebaikan untuk kita, bukan nak menyeksa, bukan nak menzalimi orang Islam itu sendiri. Sekadar itulah yang boleh sampaikan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Itu pun yang melalui maqasid asy-syariah hifzun nafs, sama-sama kita menjaga kesihatan dan kesucian apabila kita di mana-mana sahaja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Cukurba 106.2. Seseorang yang pernah meminjam ataupun yang meminjam atau berhutang untuk membayar dan juga melaksanakan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sebaliknya, jika diniatkan pada awal pinjaman lagi untuk dia menyusahkan, maka akan disusahkan dan dia tidak akan mampu untuk membayar hutang dan juga pinjaman tersebut. Karena itu niat yang baik, moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Karena orang yang mana memudahkan urusan orang yang lain, seperti mana peminjam, pemiutang memberikan kepada kita harta miliknya untuk kita pinjam, bermaksud dia telah memberikan keyakinan agar kita ini
memberikan kembali apa yang telah dia laksanakan. Semoga kita melaksanakan kembali apa yang telah dia niat baikkan kepada kita.